الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد البشير النذير والسراج المنير والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Adapun hak al-mamluk, al-mamluk ni hamba yang dimiliki, yakni hak hamba orang atas penghulunya. Artinya kewajiban tuan kepada hambanya, yaitu beberapa perkara. Setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fima malakat aymanukum at'imuhum mimma ta'kulun waksuhum mimma talbasun wala tukallifuhum minal amali ma la yutiqun fama ahbabtum. Mungkin ada yang silap, yang betul fama ahbabtum, bukan fama aujabtum. Fa'amsiku wa ma karihtum fabi'u wa la tu'adzibu khalqallah fa innallaha mallakakum iyyahum walau syaa lamallakahum iyyakum. Artinya, takuti olehmu akan Allah Ta'ala pada hamba yang memilik akan dia oleh tangan kamu. Kamu hendaklah bertakwa kepada Allah dalam menghadapi hamba yang kamu miliki. Artinya, tuan-tuan hamba mesti mengingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perlakuannya terhadap hambanya. Apa tugas-tugas majikan ataupun tuan hamba? At'imuhum mimma ta'kulun. Beri makan oleh kamu akan dia, akan hamba, dari barang yang kamu makan akan dia. Apa yang kamu makan, hak itulah juga diberi makan kepada hamba. Walaupun mungkin ada beza sikit-sikit. Yang kita daging dia, yang dia tulang dia, macam itulah, tapi benda yang sama lah. Tapi tulang kambing lebih sedap pada daging saja kan? Maknanya makan yang sama, bagi makan pada makanan yang sama. Apakan lagi kalau hamba kita itu dia yang memasak akan benda itu, dia yang memasak, yang tuan makan sampai cerah habis, sesuap pun tak tinggal kepada hamba. Kesian dia boleh cium bau lah. Ingin nak ambil tapi tak boleh, hak tuan. Jadi hendaklah diberi makan hamba kita seperti apa yang kita makan. Kemudian, dan beri pakai oleh kamu akan dia daripada barang yang kamu pakai. Macam mana kualiti baju hak tuan, macam itulah kualiti baju hak hamba. Ini akhlak Islam luar biasa. Beri pakaian kepada hamba seperti pakaian tuan. Kalau tuan kaya, cara kaya lah. Kalau tuan tu miskin, cara miskin lah. Dan jangan kamu berarti akan mereka itu daripada perbuatan yang tiada kuasa mereka itu memperbuat akan dia. Membebankan mereka dengan tugas yang Masya Allah. Yang ini kena 10 orang, suruh 5 orang saya buat kerja.
Yang buat kerja ni tekan supaya mereka buat kerja. Jangan kamu berhati akan mereka. Khususnya ada hadis Nabi di bulan Ramadan. Barang siapa meringankan bebanan hambanya di bulan Ramadan, Allah meringankan daripada tanggungannya pada hari kiamat. Bulan Ramadan ini kurangkan sedikit. Masuk kurangkan itu kurangkan daripada kerja, bagilah peluang makan sembahyang tarawih sama. Kalau dia letih siang, dia pun malam tak boleh apa, ada Quran untuk dibaca. Maksudnya macam itulah. Kurangkan bebanan kepada mereka karena nak bagi peluang kepada mereka nak jugalah baca Quran ke apakah macam itu. Yang kita pulun bulan puasa, orang raya nak siap rumah baru, jadi kena pulun lebih pada bulan lain. Kadang-kadang macam itu, ya kan? Jadi sepatutnya bulan Ramadan dikurangkan sedikit. Nak bagi peluang kepada hamba itu juga beribadah kepada Allah. Maka barang yang kamu kasih akan dia, maka pegang oleh kamu akan dia. Kalau hamba kita ni sesuai dengan cara kita, yang tu pegang. Karena kejiwaan kita dengan dia sesuai. Dia ada yang tak sesuai. Kita jenis terajak belah ni sikit, dia terajak belah ni sikit, itu yang belaga, ya kan? Itu yang jadi tidak bersesuaian. Jadi apa yang kamu tak suka, lepaskan dia. Lepaskan itu jual lah. Kalau hamba zaman dulu, karena hamba dikias kepada harta, boleh dijual beli dan diwariskan. Kalau tuan meninggal, dia menjadi milik kepada ahli waris. Walaupun dia manusia, tapi dia lebih akrab kiasnya kepada harta, karena dia boleh diperjualbelikan dan dia diusakakan kepada ahli waris. Maka barang yang kamu kasih akan dia, maka pegang oleh kamu akan dia. Yang cocok bersesuaian dengan kita, pegang. Dan barang yang kamu benci akan dia, maka jual oleh kamu akan dia. Lepas. Kalau pekerja kita tak sesuai dengan kita lepas. Cukup iddah dia, kita lepas. Tak sambung dah dia punya kontrak. Dan jangan kamu siksa akan makhluk Allah. Jangan menyiksa kepada hamba dia. Maka kerana bahwasanya Allah Ta'ala memberi milik dia akan kamu. Artinya kan jangan kamu siksa hamba kamu. Sengaja Allah Ta'ala menjadikan kamu sebagai tuan, dia sebagai hamba. Kalau Allah nak dia balik, dia tu jadi tuan, engkau jadi hamba. Tengok macam mana. Cuba timbang perasaan kamu. Itu maksudnya. Sekarang ni dalam takdir, realiti, engkau jadi majikan, dia jadi pembantu, dia menjadi hamba, menjadi amah. Kalau Allah menghendaki, bukan macam tu dia balik. Kamu jadi hamba, dia jadi tuan. Macam mana perasaan kamu? Jadi kamu kena kias saja. Dan jikalau menghendaki Allah Ta'ala, niscaya memilik mereka itu akan kamu. Kalau Allah naklah, dia takdirkan engkaulah sebagai hamba, dia sebagai tuan lah. Taulah nak kasar macam mana, ya kan? Jadi jangan sampai berbuat sekehendak kepada hamba. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, adalah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, maka bersembah ia akan Rasulullah dengan katanya, "Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim." Fasamata anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa qala, "A'fu anhu fi yawmin 70 marrah." Artinya, ya Rasulullah, berapa kali kami memaafkan dari kesalahan khadam. Khadam ni suruh masak gulai, dia buat sup. Suruh masak sup, dia bakar. Maknanya dia, kita pun suka juga makan, tapi tak sama dengan arahan kita. Kita selalu beli roti nan, dia beli roti chapati. Dia suruh roti nan, dia beli roti canai. Mana lain-lain dia punya, silap lah. Jadi berapa kali patut kami memaafkan akan kesalahan hamba. Maka diam daripadanya Rasulullah SAW. Maksudnya Nabi kita pun, kalau orang tanya, jawapan tak hadir lagi, diam. Tunggu. Masih difikirkan dia punya jawapan. Jadi bukan mesti setiap orang yang alim ditanya, mesti dia jawab masa itu juga. Tak.
Kalau dia mengajar tiap minggu situ, dia kata saya tak boleh jawab lagi soalan ni, nanti minggu depan insyaAllah nak jawab, bolehlah macam tu. Atau bulan ni saya tak boleh jawab lagi, insyaAllah bulan depan nak rujuk dulu. Jangan dia paksa. Begitu Nabi kita mencontohkan. Nabi kita diam dulu. Kemudian ia bersabda, lalu Nabi kita bersabda, maafkan olehmu daripada kesalahannya hamba itu di dalam sehari 70 kali. 70 kali ni kita kata melampau lah. Takat 7 kali pun banyak ada tu, jangan. Artinya 70 kali dimaafkan. Banyak sangat lah. Kemudian pula angka 7 bagi Arab bukan mesti 7 dan lebih. Dia 7 masuk syurga di kalangan umat Islam 70,000 tanpa hisab. Bukan ngam-ngam 70,000, 70 lebih. Mungkin 75 ke 76,000 betul. 7 ni lebih. Amal ibadat digandakan 700 kali ganda. Bukan kata 700 kan 800 kan lebih pada tu lagi. Jadi maksud angka 7 ni dalam bahasa Arab bukan mesti 7 dah, lambang kepada banyak. Jadi kalau 70 bukan kata 70 dan ke atas. Itu maksudnya banyak lagi dimaafkan. Masya Allah, siapa yang mampu demikian? Itu akhlak kita, akhlak beragama. Karena itu zaman dahulu, kalau kita lihat perkembangan semasa sistem hamba ada dalam masyarakat Islam, justru hamba-hamba orang-orang alim yang akan mewarisi ilmu si alim itu. Hamba Abdullah bin Abbas yang bernama Tawus, dialah yang banyak mewarisi ilmu tuannya. Itu Abdullah bin Abbas. Hamba Abdullah bin Umar yang bernama Nafi', yang itulah yang banyak meriwayatkan hadis daripada Ibnu Umar. Bahkan dipanggil As-Silsilah Az-Zahabiyah. Bila hadis itu riwayat Imam Syafi'i, daripada Malik, daripada Zuhri, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, daripada Rasulullah SAW. Kalau yang itulah sanad paling top di dunia, sanad yang paling hebat di dunia, Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik, Imam Malik dari gurunya Imam Zuhri, Imam Zuhri daripada Nafi', Nafi' daripada Ibnu Umar, tuan dia Ibnu Umar daripada Rasulullah SAW. Itu dipanggil silsilah Az-Zahabiyah, rantai emas. Kalau yang tu yang merawikan hadis tak ada komen. Siapa Nafi'? Nafi' itu hamba yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar. Jadi dalam Islam bukan hamba itu bermakna ditekan, diperas, tak ada. Jadi khadam dia yang banyak dapat ilmu daripada tubuh. Dia tubuh di mana dia ikut, ya kan? Kemana pun dia ikut, jadi khadam. Jadi semua dia dengar ilmu tu guru mengajar, diwarisi ilmu. Begitu yang lain-lain lagi. Sampai kalau kita baca sejarah qari, kan qari ada 7. Seperti mazhab dalam fiqah ada 4. Fiqah Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Kalau qiraat ada 7. Dari 7 ni semuanya hamba. Artinya bukan orang Arab. Kecuali satu, Abu Amr. Yang tu saja yang Arab. Yang lain Ibnu Katsir kah? Apa namanya? Ibnu Amir kah? Al-Kisai kah? Hamzah kah? Apalagi itu yang lain-lainnya semuanya daripada keturunan hamba dan bukan Arab. Masya Allah, cekap Al-Quran, bukan orang Arab. Di zaman dulu yang sampai menjadi imam yang dirujuk dalam qiraat dan dari keturunan hamba. Masya Allah. Di zaman zaman masa kerajaan memeriksa, cuba kamu periksa siapa itu guru yang ada dalam. Periksa yang ni siapa? Yang ni bukan Arab. Yang ni siapa? Yang ni asal hamba. Hampir 80% itu guru zaman tu daripada hamba. Hamba ni tu hamba kepada sahabat Nabi lah. Begitu maksudnya dalam Islam kita membuktikan bahawa perhambaan orang kepada seorang itu bukan diperas, bukan ditekan, tapi justru diberi peluang dan dimaafkan macam tadi lah. Masya Allah, tabarakallah.
Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi falyujlishu wal ya'kul ma'ahu, fa illam yaf'al falyunawilhu luqmatan." Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mendatangkan seseorang kamu oleh khadamnya dengan makanannya, khadam dia hidangkan makanan, maka suruh duduk akan dia. Suruh khadam yang bawa makanan, mai duduk sekali, mai kita makan sekali, duduk sekali. Macam itu. Itu akhlak kita. Jadi bila hamba kita datang, pembantu kita datang membawa makanan yang siap, mai makan, duduk makan sekali. Maka hendaklah makan sertanya. Maka jika tiada berbuat akan yang demikian itu, maka capaikan akan dia makanan itu supaya dimakannya. Mungkin hamba kita yang buat, pembantu kita yang buat masakan, jadi badannya pun bau bawang apa semua. Kita ada tamu-tamu yang lain makan. Maknanya mungkin dalam keadaan itu tak sesuai lah hamba kita, pembantu kita nak duduk semeja dengan tamu-tamu kita. Tak apa. Bila macam tu, tinggal siap-siap untuk dia satu porsi dipanggil, satu hidang lah, satu pinggan lah, yang untuk dia. Nanti kita jamu kat tamu ni pun kata, lama saya tak jumpa yang ni gulai ni. Dia ciduk habis. Kesian hak yang memasaknya tadi, dia cium bau udang, gulai udang galah. Buat gulai sedap dengan buat terong pun kan. Buat sedap. Kawan pun kata, aku lama tak jumpa, dia tuang habis. Allah, hamba tak dapat. Jadi kalau macam tu, kita pesan kat pembantu kita, tinggal siap-siap untuk engkau. Kan hari itu kita dah baca dalam adab kenduri, dari kitab ni juga. Salah satu di antara adab kenduri, bila kita kenduri di rumah kita, kita kena tinggal dulu makanan tu habuan keluarga kita yang ada di rumah. Jadi cukup satu periuk kecil, apa, tinggal rezab habuan keluarga di rumah. Masa kita buat kenduri, keluarga rumah ni nak raih tamu semua, raih sini. Orang ramai sangat mari, makanan habis. Kalau makanan habis, orang rumah pun tolong lintas di hidung saja, nak cium bau tadi. Apa pun tak ada. Takut tuan rumah rasa jengkel hati, rasa macam tak sedap. Karena itu dia kena tinggal dulu satu hidang lah, satu periuk kecil. Habuan tuan rumah ni, habuan adalah dia nak makan sama. Nanti kesian. Nanti aku taubat dah tak mau berkenui. Taubat dah tak mau jamu tamu. Kenapa? Habis makan cepat. Tinggal dulu. Khadam pun macam tu juga. Kalau boleh duduk makan sekali. Maka hendaklah makan sertanya pembantunya tadi. Maka jika tiada berbuat ia akan yang demikian itu, maka capaikan akan dia makan itu supaya dimakannya. Maksudnya tinggal bagi dia makan rasa. Jangan kesian tulang-tulangnya saja. Nanti dia basuh pinggan pula. Tengok tulang-tulang ada isi semua, tak ada. Dengan isi dengan kuah habis semua cakap. Ya kan? Jadi kesian pembantu, kesian sahibul bait, tuan rumah. Itu tuan rumah tu dia tinggal pun mereka sedikit. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana indahu jariyatun fasanaha wa ahsana ilaiha summa a'taqaha wa tazawwajaha fadzalika lahu ajran. Artinya barang siapa ada padanya hamba perempuan, amah perempuan, maka diperbuatnya akan dia gondek, dia jadi hamba lah. Dan memperbuat kebajikan ia akan dia. Buat kebajikan lah, baju kena beli, makanan, jamu semua. Bukan didera dia punya pembantu. Sampai dia dah berumur, pembantu tadi, maka memerdekakan ia akan dia. Ini hamba tu dia merdeka lah. Masa tengok banyak ada berjasa. Dan mengahwini ia akan dia, dikahwin pula dengan hamba dia, tapi yang sudah merdeka. Kalau dia kahwin masa dia jadi hamba lain, itu namanya ummul walad. Ni dia merdeka, dan dapat merdeka tu dia pilihan dia besar. Maksudnya tak boleh sembarangan nak menikah dengan dia. Kalau tuan nak menikah pun mesti dia kalau setuju dulu. Kalau amah hamba dia boleh kahwin macam tu saja.
boleh diwati lah dia punya hamba dia dengan syarat-syarat tertentu. Maka memerdekakan akan dia dan mengahwini ia akan dia, maka adalah yang demikian itu baginya 2 pahala. Pahala apa? Pahala memerdekakan dia dan pahala mengahwini dia. Maknanya dia merdeka lah. Dia merdeka ni dia pun masih terkatung-katung, kemana aku nak pergi? Dia dah jadi orang merdeka. Jadi kemana dia nak pergi, nak bergantung? Rupanya tuan ni pun dah kahwin dia. Dia ada rumah balik ada. Macam cerita mualaf lah. Kesian kadang-kadang mualaf ni, dia nak balik ke rumah keluarga dia pun tak boleh. Balik-balik keluarga dia tak terima dia. Ya kan? Tak terima pasal dia masuk Islam. Keluarga dia masih dalam agama asal. Ya kan? Yang orang Islam pun adalah tolong belah beberapa bulan di tempat penampungan saudara baru. Lepas tu perempuan ni pula kesian, ke mana dia bergantung? Eloklah dinikahkan dia, beri anak melahkan, supaya menjagakan dia, supaya dia tak rasa keseorangan, ya kan? Tapi ikuti proses yang hukum yang berlaku lah. Jangan belah dia saja, ikuti dia punya aturan. Jadi supaya dia tidak rasa keseorangan, dia rasa macam ada pelindung bagi dia, ada orang yang menjaga dia. Di Lembah Kelang ni berapa jumlah wanita berbanding laki-laki? Betul, bukan saja berapa, 1 banding tak tahu, kan saja buat tak tahu. Lembah Kelang ni 1 banding, yang buat statistik banyak ni, orang tahu. Lebih pada 5 Lembah Kelang. Lebih pada 5 Lembah Kelang saja. 1 laki-laki berbanding 6 perempuan. Masya Allah. Mana kalau seorang lelaki nikah 4 masih bakal lagi 2. Tak ada hal lagi kan? Kesian hal yang tak ada tempat pergantungan. Itu tak kira pembantu yang mari. Ini orang original Malaysia citizen masih ni. Kalau kira yang tu lagi banyak. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-'abdu idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadatallahi falahu ajruhu marratain. Seorang hamba apabila nasihat dia patuh ia bagi penghulunya, apa yang disuruh oleh Tuhan dia buat, suruh apapun dia buat, dan membaikkan dia akan berbuat ibadat kepada Allah sampai waktu dia sembahyang, belum puasa dia puasa, maka baginya pahala 2 kali ganda. Kenapa 2 kali ganda? Pahala berbakti kepada Allah, pahala patuh kepada Tuhan hamba, dapat 2 kali pahala. Zaman dahulu ni memang image hamba ni tinggi. Banyak di kalangan hamba-hamba ni yang jadi wali-wali Allah pula, padahal dia masih jadi hamba. Banyak. Kalau kita baca kisah-kisah mereka dalam riwayat-riwayat orang yang saleh dahulu, banyak hamba-hamba ni memang dia siang dia buat kerja Tuhan dengan sepenuh jujur, dengan elok, dengan cantik, tak ada malas, tak ada segan. Malam dia bertahajud, malam dia beribadah kepada Allah. Sampai satu hamba tu dalam ceritanya, tuan dia bangun tengah malam, tengok hamba itu sujud di sembahyang. Dia pun rasa macam tak seronok dah. Dia kata rahasiaku telah terbuka. Tuan ni dah tahu dah aku ni di sembahyang malam. Ada apa namanya kawan ni, dia kata pun saya tak apa nak seronok dah hidup di dunia ni. Pasal apa? Rahasiaku telah diketahui oleh orang. Tak lama lepas tu dia meninggal. Ya, hamba orang buat kerja macam biasa, tak kurang sedikit pun, tapi dia taat kepada Allah, beribadat kepada Allah macam wali-wali Allah, beribadat luar biasa. Jadi hamba tadi dapat pahala 2 kali ganda. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dan tatkala dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Abu Rafi'. Abu Rafi' ni hamba dimiliki oleh Nabi. Bila dia dimerdekakan oleh Nabi, maka menangis dia, bukan seronok, karena dimerdekakan. Syok jadi hamba Nabi. Maka ditanya oleh orang baginya, maka katanya, adalah bagiku 2 pahala.
Aku selama jadi hamba itu 2 pahala. 1 pahala jadi hamba Allah, 1 pahala jadi hamba kepada Tuanku. Ini 2 pahala. Maka setelah dimerdeka akan daku, maka itu hilang 1 pahala. Hanya pahala daripada Allah Ta'ala. Jadi hamba ni bekerja dengan satu kekuatan dalam diri dia, bukan dipaksa. Kalau tak bekerja, tiba tak bekerja, tak. Tapi hamba zaman dulu mentaliti dia berhadam kepada tuan dia tu, dia rasa pahala dia besar. Macam tu. Jadi senang kan? Bukan jenis penyegan apa semua, tapi jenis taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu hamba Nabi daripada Siti Khadijah. Hamba Nabi. Cuma jadi Nabi kita merdekakan akan dia. Dia tak mau balik kampung. Kapak dia apa? Tak mau. Dia nak duduk dengan Nabi, khadam Nabi. Sampai menjadi anak angkat Nabi. Zaid bin Harisah. Itu anak angkat Nabi. Jadi lebih suka jadi hamba. Dia kata, Masya Allah. Karena boleh pahala 2 kali. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fajumlati haqqil mamluk ayyushrikahu fi ta'amatihi wa kiswatihi wa la yukallifahu fawqa taqatihi wa la yanzuru ilayhi bi'ainil kibri wal izdira wa ya'fu an zallatihi wa yatafakkara anhu inda ghadabihi alayhi bihafwatihi aw bijinayatihi fi ma'asihi wa jinayatihi ala haqqillahi wa taqsirihi fi ta'atihi ma'a anna qudratallahi ta'ala alaihi fauqa qudratihi. Jadi hamba, dia punya jiwa, tak apa, aku jadi hamba pun seronok, pasal pahala aku bertambah. Karena tuan hamba disuruh menunaikan hak. Tadi kan memberi pakaian seperti pakaiannya, bagi makan macam yang dia makan, apa lagi nak cari lebih daripada itu? Dia rasa untung jadi hamba. Ini lagi tambahan yang tuan kepada hamba itu mesti kena buat. Maka perhimpunan hak orang yang dimiliki akan dia itu bahawa 1. Menyekutukan ia akan hambanya di dalam makanannya. Apa yang tuan dia makan, yang tu yang hamba dia makan. Sama. Jangan hambanya bagi tulang dia, tuan dia makan daging dia semua. Jangan. Sama. Apa yang dimakan oleh tuan, itu juga yang dijamu kepada hamba. Dan di dalam pakaiannya itu macam itu juga. Apa yang kualiti tuan pakai, kualiti yang sama bagi hamba. Tu pernah orang tengok Abu Dzar Al-Ghifari, macam 2 beranak. Dia kan orang 2 beranak pakai semacam macam uniform. Katanya, anak mana? Dia bukan anak saya, ni hamba saya. Oi, pakai macam tuan. Itulah pesan Nabi kita. Hamba kita kena pakai macam kita pakai. Masya Allah. Dia sukalah jadi hamba. Jadi tidak, jadi hamba itu bukan merasa seperti dihinakan, tapi dimuliakan. Itu akhlak orang Islam macam itu. Masya Allah. Jadi kan orang putih kadang-kadang bising. Dalam Islam ada sistem hamba, macam menekan, memeras kepada orang. Macam itu dia berhujah. Itu dia buat ke orang. Orang putih buat ke orang. Negeri mana dijajah, diperbudak orang, dia perhamba orang. Dia ukur orang Islam macam dia buat. Ya kan? Cuba tengok macam mana akhlak kita yang sebenar. Masya Allah. Bagi pakaian semacam, makanan semacam, mana ada memperbudak. Kita orang Inggeris, di Inggris sana orang yang menganggur pun ada apa gaji ya. Tapi kena orang Inggeris, negeri lain dia jajah, dia perah. Tapi orang sama-sama dia, sama-sama nasional apa namanya Inggeris punya, yang tak ada kerja pun dia macam ada gaji, penganggur ada gaji. Dia cuma terhad untuk kelompok dia saja, kelompok petuan, tuan-tuan lah. Dalam Islam ni Masya Allah, tuan dengan hamba dipersamakan. Ini maknanya Masya Allah, tabarakallah. Begitu tinggi akhlak kita dalam pakaian dan dalam makanan. Dan jangan memberati ia akan dia lebih daripada kuasanya. Takkan mana dia kuasa, takkan itulah, jangan lebih.
kasihan. Dia pun ada perasaan. Dia pun demam juga, ada hujan kena panas. Macam kita juga. Dan jangan melihat kepadanya dengan tilik membesarkan diri. Tengok kepada hamba ni, daripada lirik mata dia, mafhum dia, aku tuan, hang hamba. Daripada cara dia tengok lah. Tengok, dia, aku ni bos, aku ni majikan, engkau hamba. Cara dia bercakap pun cakap sombong lah. Jangan macam tu. Kalau tu guru saya cerita, bukan takkan cakap dia belahak pun, belahak macam orang kaya. Dia belahak, belahak tu pun tunjuk kata dia kaya. Dia belahak macam nak lapang gitu. Tak ada hambatan apa-apa lah. Senang hati. Berbeza dengan hamba. Berbeza dengan orang miskin, nak belahak juga. Nak lepas tak apa nak lajak. Pasal duit beras tak bayar ni. Kalau tuan ni duit banyak lagi dia lepas. Seluruh mana pun tak apa, aku senang linah. Kalau orang miskin nak belahak lajak pula, duit laut tak bayar ni. Beras tak bayar ni. Dia nak lajak sangat kan. Itu kata orang kaya ni, cara dia belahak pun nampak kata dia orang kaya. Kalau dia nak menyombongkan diri boleh macam tu. Maksud boleh tu cara macam itulah kebanyakan orang. Jadi jangan melihat kepadanya, kepada hamba dengan tilik membesarkan dirinya dan menghinakan akan dia akan hamba. Tidak, engkau ni hamba aku tuan, aku majikan. Dan bahawa memaafkan daripada kesalahannya, kesalahan hamba. Dan hendaklah ia berfikir, ni dia berfikir ni tanda orang yang profesional. Maksudnya begini berfikir. Dia hamba kita, kita tuan, kita majikan. Kalau kita nak lepaskan marah kita ke dia boleh. Angkat suara, cakap macam sombong, boleh. Kita tak maaf kesalahan dia, boleh. Karena kita kan majikan, kita tuan. Kalau hang tak dengar, mambi. Kacak nak cakap. Jadi bila dia timbul nak marah macam tu, cuba engkau fikir pada dirimu. Engkau juga adalah hamba kepada Allah yang lebih kuat daripada engkau. Jauh lebih berkuasa daripada kuasamu ke atas hambamu. Kalau Allah nak buat kamu macam kamu buat kepada hamba kamu, Masya Allah, Allah tak maaf dah kamu. Banyak sangat dosa kamu. Karena itu bila engkau nak marah, karena ingat-ingat, janganlah karena engkau orang yang tinggi, besar, berkuasa, boleh marah sekehendak kepada orang bawah. Jangan buat lagu itu. Karena kalau Allah nak buat macam itu kepada engkau, binasa engkau. Jadi seperti mana kita sendiri banyak bersalah dan kita nak Allah Ta'ala memaafkan kita, kita maafkanlah hamba kita. Macam itu lah. Kias macam itu. Kita berdosa, kita mohon Allah memaafkan kita. Hamba kita berdosa dengan kita buat salah kat kita. Kita pun walaupun kita kuasa nak ajar dia, kuasa nak marah dia, tapi kita maaf dia seperti apa kita memohon kemaafan daripada Allah Ta'ala. Itu maksud ini. Dan hendaklah ia berfikir pada ketika marah atasnya, atas hamba, akan kesalahannya atau dosanya di dalam ia berbuat maksiat dan berbuat dosa atas hak Allah Ta'ala, dan memikirkan taksirnya dalam taat akan Allah Ta'ala, serta memikirkan bahawa kudrat Allah Ta'ala mengatasi kekurangannya. Jadi jangan bahasa kita tu mentang-mentang. Kalau bahasa orang Indonesia mentang-mentang. Oleh kerana dia ada kuasa, ikut suka kehendak hati dia nak buat apa orang buat. Jangan buat itu. Kita kena ingat Allah Ta'ala lebih kuasa lagi ke atas kita. Kita masih boleh sambung kan? Bab yang ke Allah. Ada ni pun.